ini. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Saya panggil Muslimat. PAS dikuasai pemimpin berjiwa takfiri selepas Nick Aziz meninggal. Takfiri maksudnya berjiwa suka mengkafirkan orang lain. Okey, kita baca. PAS didakwa dikuasai oleh pemimpin berjiwa dan berfikiran takfiri, merujuk kepada sikap seseorang yang mudah menuduh orang lain keluar dari Islam selepas bekas Mursyidul Am parti itu Tan Sri Abdul Aziz Nikmat meninggal dunia. Ketua Wanita Parti Amanah Negara Aiman Azirah Sabu mendakwa pergeseran PAS di dalam PR pada asalnya bukan di antara PAS dan DAP. Sebaliknya adalah di antara PAS dan PKR, atau lebih tepat antara PAS dan Anwar. Beliau mendakwa isu sebenar adalah Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang tidak boleh menerima pandangan dan kepimpinan orang lain dengan keputusan majoriti ahli jawatan PAS turut dilanggar. Dakwaannya, perbezaan pendapat di dalam PAS juga gagal diuruskan secara berjamaah, malah lebih jauh daripada ukhuwah Islamiah. Bermula segala usaha pembunuhan karakter dan label-melabel. Haji Hadi sendiri mencabar yang tidak setuju dengannya agar keluar tinggalkan PAS. Pada masa yang sama, pengikut-pengikutnya terus menjalankan pelbagai provokasi dan buli, dan dengan fitnah adu domba dijadikan sesuatu yang halal. Sementara Haji Hadi memilih untuk hanya berdiam diri dan gagal menegur tindakan-tindakan gulu atau berlebihan yang dilakukan oleh para pengikutnya ke atas majoriti kepimpinan dan aktivis PAS yang kemudiannya disingkirkan dengan cara yang cukup licik dan jahat dalam siri pemilihan parti yang berat sebelah, syarat dengan fitnah dan adu domba. Dalam segala kerosakan dan kebajatan yang ada di dalam PAS bawah kepimpinan Haji Hadi, kegagalan menzahirkan perjuangan Islam yang penuh rahmah, kegagalan memastikan uswah dan qudwah, uswatul hasanah ni akhlak perbuatan yang baik, qudwah ikutan akhlak yang mulia, maka tiada jalan lain selain daripada berhijrah. Dakwanya dalam satu hantaran di Facebook. Media sebelum ini melaporkan Hadi yang juga timbalan pengurusi Perikatan Nasional dalam ceramah PN semalam mendakwa tindakan segelintir ahli dan bekas pemimpin parti itu menyertai amanah adalah kerana takut kalah dalam pilihan raya. Beliau turut menyifatkan mereka sebagai lemah semangat sehingga sanggup meninggalkan dasar perjuangan PAS. Terdahulu, Aiman Atirah juga timbalan Menteri Pembangunan Wanita mendakwa fahaman amanat Haji Hadi makin terserlah apabila wujud perbezaan pendapat dalam kalangan kepimpinan PAS, khususnya selepas pilihan raya umum ke-13 yang menyaksikan Pakatan Rakyat masih belum berjaya memerintah Malaysia. Okey, masih belum berjaya memerintah Malaysia. Menurut Ketua Wanita PH itu, Abdul Hadi memilih untuk membiarkan PR terbubar disebabkan dua faktor. Antaranya takut kalah dalam PRU14 kerana sudah hilang keyakinan dapat menjadi kerajaan persekutuan melalui pilihan raya bersama PR. Keduanya, Abdul Hadi juga tahu bahawa jika terus bersama PR Pakatan Rakyat dipimpin oleh Anwar, maka peluang PAS untuk menjadi Perdana Menteri adalah sangat sukar kerana perlu terlebih dahulu menafikan Anwar. Keputusan PRU14 membuktikan sebaliknya. Bekas-bekas pemimpin PAS termasuk timbalan Presiden sendiri Muhammad Sabu bersama Allahyarham Salahuddin Ayub, Dr. Mujahid Yusuf Awal, Khalid Samad dilantik sebagai menteri di samping 5 pemimpin amanah juga dilantik sebagai timbalan menteri. Ini dengan sendirinya menepis dakwah Hadi yang menuduh kami menubuhkan dan menggerakkan amanah kerana takut kalah. Bahkan keputusan 14 adalah bukti bahawa pandangan kami masih bersama di dalam PAS adalah benar. Perlu diingat, majoriti kepimpinan PAS yang menggerakkan amanah merupakan aktivis dan arkitek pembangunan PAS itu sendiri. Kemenangan amanah dan PH mengakibatkan kemarahan, bukan kepalang. Itulah yang menjadi dorongan khususnya Haji Hadi sendiri mengatur rencana bagi menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan yang amanah bekas PAS sebahagian daripadanya. Baik, saya nak komen sikit tentang ni tuan-tuan. Bagaimana sebenarnya perjuangan PAS ini, perjuangan awal PAS ni, kita bawa dari situ dulu. Macam mana saya nak start? Okey. Sewaktu Allahyarham Tuan Guru Nick Aziz masih hidup, dia adalah antara orang yang tidak percaya dan mengatakan ketidakpercayaan kepada kes liwat yang difitnah terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Satu atau dua, dia antara yang tak percaya. Dan dia mengatakan bahawa memang dia tidak akan percaya kerana perkara itu sememangnya tidak berlaku. Yang itu kisah lain. Tapi dalam masa sama ada satu grup tuan-tuan. Pada tahun 2008, sebaik saja kita menang 5 negeri pada waktu itu, Haji Hadi adalah antara yang pada ketika itu mahu supaya PAS Perak pergi sokong UMNO dan membentuk kerajaan bersama UMNO dan bukannya bersama dengan DAP. Jadi bila baru-baru Haji Hadi kata ini adalah perpecahan Pakatan Rakyat dulu kerana DAP, dia bukan kerana DAP tuan-tuan. Dendam Hadi kepada DAP itu sudah lama.
Dendam Hadi kepada DAP itu sebenarnya sudah lama. Dan dia memangnya daripada dulu adalah nationalist first. Dia memang orang yang nationalist dahulu. Katanya lah, dia bukan nationalist erti kata macam kita ni. Kibar bendera pada hari 31 Ogos, bukan. Nationalist erti kata dia menentang DAP kerana dia Cina. Sorry, biasa betulkan. Dia menentang DAP kerana dia kata DAP membawa amalan sekular. Dia kata macam tu. Maka dengan itu, DAP tidak compatible. So, bila dia peluk DAP kat depan orang ramai, itu semua wayang saja. Dendam dia dengan DAP masih lagi sebenarnya. So, sebab itu, pada waktu itu, Haji Hadi adalah antara orang yang mewujudkan pada waktu, kalau ingat, UG. Unified Government. UG ni dikatakan ada perbincangan di antara orang di dalam PAS bersama dengan mereka di dalam UMNO bagi membentuk kerajaan. Dan betul kata Atirah tadi bahawa PAS tidak yakin kalau masuk PRU 14 kerajaan boleh tumbang, UMNO boleh tumbang pada waktu itu. Dia kata hanya satu cara kita boleh jadi kerajaan, iaitu kena bersama dengan UMNO pada waktu itu. So gabungan itu perlu. Haji Hadi kata, ingat lagi Tuan Guru Nik Aziz kata, siapa nak kerja dengan UMNO, saya akan ludah muka dia kata. Dan orang-orang dalam PAS yang pro Hadi mainkan apa yang disebut oleh oleh Tuan Guru Nik Aziz pada waktu itu. Dia mainkan isu ni. Dia mainkan isu ini. Now, berlaku keretakan dan digunakan alasan kononnya DAP ni nak menolak RUU 355. DAP kata tak ada masalah. Bawalah RUU 355 dulu. Tetapi bentangkanlah dulu. Ceritakan kepada kami. Apa yang berlaku? Itu tentang apa? RUU itu apa? Bagaimana? Akhirnya, setelah meninggal, berlaku riffle masa tu, 2015, berlaku dah kekecohan dan perpecahan. 2014 dah mula. Perpecahan itu mula-mula berlaku. Masuk 2015, Tuan Guru Nik Aziz meninggal dunia. Hujung 2015, Pakatan Rakyat berpecah. Yang tak nak masa tu PAS, yang tak nak amanah pada waktu itu, yang tak nak Pakatan Harapan terbentuk pada waktu itu adalah geng Azmin and Katel. Malah geng Azmin dan katel-katel dalam geng Azmin itu sendiri, walaupun berada dalam PKR, mereka telah menandatangani 25 orang tanda tangan supaya Kak Wan dipecat kerana nak mewujudkan Pakatan Harapan pada waktu itu. Nasib baiklah Rafizi, masa itu Setiausaha Agong, dia terima surat tu, dia delay kan. Dia tubuhkan Pakatan Harapan, dia tak boleh buat apa. Masuk PRU ke-14 pada tahun 2018. Pada masa itu berlaku pertembungan 3 penjuru. Kerana menurut PAS, menurut UMNO, kalau bertembung 3 penjuru, undi Melayu akan pecah dan undi Melayu akan tak pergi kepada Pakatan Harapan, tapi dia akan pergi kepada UMNO. But they were wrong, tuan-tuan. Di mana, seperti mana kita ketahui, kita menang dalam satu majoriti, walaupun tidak besar, 116 kursi, tetapi cukup untuk membentuk kerajaan. And they were wrong. Dan pada waktu itulah, kita dapat lihat bagaimana PAS, boleh bertanding lebih 100 kerusi. Daripada mana dia dapat dana? Dan di situlah timbul dakwaan Claire Brown bahawa PAS menerima lebih 90 juta daripada UMNO. Bukan parti UMNO, tetapi individu di dalam UMNO. Dan Hadi pergi saman Claire. Last dia kata dia menang, tapi ujungnya dia yang kena bayar Claire 1.4 juta. Now, balik kepada cerita ni tadi. Riffles itu 2014 itu berlaku sampai ada masa itu pemilihan parti PAS. Ya, ni mereka menuduh Anwar Rinas, geng-geng ini yang pro kepada Anwar, pro kepada Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat pada waktu itu, sebagai Anwar Rinas tak boleh pakai, mereka adalah orang yang terbuang, munafik haraki dan sebagainya. Akhirnya mereka disingkirkan dengan cara yang licik. Dia keluar, pihak 2016 terbentuklah Parti Amanah Negara, 15 dia keluar, 16 terbentuk Parti Amanah Negara. So lepas terbentuk Parti Amanah Negara, terbentuklah Pakatan Harapan pada tahun 2016. Tapi pada masa itu Pakatan Harapan tidak berjaya di orang kata register lah, tak berjaya register. Masih lagi guna parti masing-masing untuk bertanding. Di dalam first kali Amanah bertanding di dalam PRN Sarawak pada tahun 2016. Kenapa? Sebab Don Semariang
yang bertanding amanah pada waktu itu. Kan? So saya tolong masa tu amanah bertanding di Dun saya. Walaupun kalah, tapi tak apalah. Kita pun tahu kan Piala 2016 tu bagaimana keadaan dia. But the rest is sebenarnya hakikat. Kita nak cerita. Hadi sebenarnya dia memang apa orang kata, memang dia bercita-cita nak jadi Perdana Menteri lama dah. Itu tak boleh kita nak nafikan lah. Tetapi cita-cita dia nak jadi Perdana Menteri ini, dia tahu dia tak boleh jadi Perdana Menteri dengan cara, macam mana nak kata? Dengan cara dia sendiri-sendiri. So dia terpaksa bergabung dengan someone. Pada waktu itu nak bersama dengan UMNO. Bila terbentuk Kerajaan Pakatan Harapan, ditimbul satu perasaan. Perasaan dia ialah dia dah benci, dah buang golongan-golongan amanah. Arwah Salahuddin, Mat Sabu, Khalid Samad, apa orang kata, Mujahid, yang geng-geng tu semualah, Dr. Zul dan semua dah dibuang daripada PAS. Dia ingatkan bila dah dibuang ni, tak habislah kerja politik dia orang. Sebaliknya masuk amanah, bentuk Kerajaan Pakatan Harapan, menang tuan-tuan. Lagilah dia berbulu. So sebab itu dah antara sebab kenapa pada masa itu PAS bersetuju untuk tak nak bergabung dengan Pakatan Harapan. Dia bukan sebab dia AP. Dia bukan sebab dia AP. Sebab dia tahu dendam kesumat dia dengan geng-geng dalam amanah ni. Di DAP itu hanya alasan. Dijadikan alasan untuk nak mengatakan bahawa DAP lah menyebabkan kami tak. Bukan DAP tuan-tuan. Sebelum itu dia peluk elok je Lim Guan Eng. Peluk elok je Lim Kit Siang. Dia bukan DAP. Itu alasan. So digunakan alasan ini sebenarnya untuk apa? Dia nak merosakkan hubungan ataupun dia nak memastikan bahawa amanah itu tidak akan dapat. Siapa sangka tuan-tuan amanah tiba-tiba boleh menang kursi, boleh jadi menteri. Dia yang berpuluh tahun tak pernah jadi menteri pun kecuali masa tebuk atap lah. So bila lepas tebuk atap, yang bestnya masa tebuk atap tuan-tuan, dia jadi menteri. Tapi duta khas. Tak ada jawatan pun untuk dia. Dan satu perangai Haji Hadi ni tuan-tuan adalah, tahu apa dia? Dia kalau dia nak attack orang, dia takkan attack personal. Dia akan hantar troops dia untuk attack. Dia akan hantar orang-orang dia untuk attack. Dia akan duduk diam. Dia akan tengok mereka berkelahi sesama sendiri. Itu style dia daripada dulu. Style daripada dulu. Tapi baru-baru ini nampaknya orang yang dia boleh harap tu ramai dah keluar. Ramai dah keluar. Kan? So, hari ini, Hadi buat satu ucapan semalam. Dia buat satu ucapan. Kan? Dia buat satu ucapan di Johor lah. Ceramah di Johor kan. Tak tahulah dia ni mungkin tak tahulah boleh ke tak boleh ke apa kan. Dia ada sesamuan mengulas kes, kita baca lah Kita baca ni. Kapal terbang pergi haji pun ciptaan manusia, Hadi. Presiden PAS Abdul Hadi menggunakan analogi perjalanan ke Mekah menaiki kapal terbang ciptaan manusia yang menurutnya mesti digunakan untuk menegak agama. Abdul Hadi berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Mufti Pulau Pinang Wan Salim Wan Muhammad yang berhujah bahawa konsep parti Islam adalah ciptaan manusia dan oleh itu umat Islam tidak dipaksa untuk memberi sokongan. Ada ciptaan manusia yang mesti digunakan untuk agama, macam kapal terbang yang digunakan untuk pergi haji. Nak pergi Mekah pun kena naik kapal terbang. Itu manusia bukan jalan kaki. Parti ini ciptaan manusia tetapi untuk menegakkan agama dan bangsa, kata Hadi. Baik, saya nak ulas. Saya malah nak baca yang bawah-bawah tu lah. Saya nak ulas benda ni tuan-tuan. Kalau kita bercerita nak menegakkan bangsa dan agama, tak perlu parti itu tulis Islam. Tak perlu. Tak perlu parti itu tulis Melayu, Cina, India, Bidayuh, Iban, Dayak. Tak perlu. Sebenarnya dia bukan pada nama. Dia pada apa yang you punya action. It is not about perkataan itu. Tetapi action you buat apa? Masa PAS memerintah 33 bulan, dia buat tak RUU 355? Dia laksana ke RUU 355 tu? Dia amend ke RUU 355 tu? Apa yang dia buat 33 bulan? Oh, nanti DAP akan menentang. Tak, kamu majoriti. Semua majoriti di dalam parti kamu dan juga parti yang bergabung dengan kamu orang Melayu. So apa alasan yang kamu guna? Tak langsung tak keluar. Perkataan RUU 355 tu langsung tak keluar tuan-tuan. Apa yang kamu buat untuk selesaikan masalah air di Kelantan? Apa yang kamu buat untuk selesaikan masalah infrastruktur di Kelantan, di Kedah umpamanya? Kamu gagal menggunakan kesempatan 33 bulan itu untuk menyelesaikan masalah paling asas dalam negeri-negeri kamu sendiri. Tapi apa yang kamu buat dalam masa tempoh 33 bulan itu? Kamu semai kebencian. Kamu semai kebencian. Kamu pastikan bahawa rakyat ini termakan dengan kebencian-kebencian kamu.
Kamu gunakan dana untuk menyemaikan kebencian tersebut. Saya nak cerita begini tuan-tuan. Tidak ada parti yang boleh claim dia bawa Islam. Tak boleh. Tidak ada. Tidak wujud. PAS pun tak boleh kata dia bawa Islam. Semua parti boleh bawa Islam. Semua parti boleh bawa Islam. Termasuk DAP. Termasuk Gerakan. Termasuk SPDP. Termasuk Parti Bangsa Dayak Sarawak. Dia bukan nama. Dia polisi. Perbuatan. Dalam Islam apa yang dia nak tuntut tuan-tuan kepada pentadbiran? Pentadbiran ni dia tuntut apa? Keadilan. Adil ke? Adil ke Perdana Menteri di kita sekarang apabila beliau mewujudkan gaji progresif, merapatkan jurang di antara kaya dan miskin, menarik pelaburan keluar daripada luar, memastikan kestabilan ekonomi, memastikan pelabur itu datang. Adil ke? Itulah keadilan. Sebab itu kita kata dalam maqasidul syariah, dalam objektif of syariah, objektif syariah ni untuk apa? Objektif syariah ni apa dia? Islam ni membawa objektif apa? Menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta benda, menjaga apa orang kata keadilan. Itu antara perkara yang nak dijaga oleh pentadbiran Islam yang sepatutnya. Tetapi ini tidak dimeterikan. Saya bagi contoh baru-baru ni lah tuan-tuan. Kanun jenayah hudud Kelantan dicabar oleh seorang oleh seorang lawyer Islam, Erin, yang itu dipertikaikan. Ada orang bertikaikan, inilah dia orang yang nak menentang hudud Islam. Tuan-tuan, itu bukan hudud Islam, itu hudud PAS. Sesiapa boleh nak mencabar hudud tersebut. Saya tak ada isu sebenarnya untuk cabar. Dia bukan ayat Quran. Dia adalah perkataan yang disusun oleh manusia. Sesiapa pun boleh cabar. Boleh challenge. Kalau sekiranya kita kata tak boleh dicabar, maka benda itu tidak boleh dibahaskan di dalam Dewan Undangan Negeri. Jadi apa guna kita jadi negara demokrasi kalau buat undang-undang tak boleh dicabar? Kita nak jadi negara apa? Akhirnya benda itu kalau nak dilaksana pun kena dibawa ke dalam Dewan Undangan Negeri untuk dibahaskan. Perbahasan bermaksudnya ada pencabaran. Banyak perkara di dalam hudud Kelantan itu sebenarnya on itself adalah contradictory. Saya tak nak go into detail lah. Boleh tengok Ustaz Wanji antara yang membahaskan tentang perkara ini. Sebab dia adalah salah seorang panel dahulu yang mengkritik pada waktu itu tentang hudud Kelantan PAS. Enactment hudud Kelantan PAS pada waktu itu. Poinnya adalah semua perkara, ini bukan saya kata, ini Imam Malik kata, semua kata-kata, semua pendapat, walaupun dia letak perkataan Islam di situ, boleh kita pertikaikan, boleh kita bantah, boleh kita lawan, kecuali kata-kata Allah dan Rasul. Selain daripada itu, Hadi Awang ke, Iswardi Morni ke, Anwar Ibrahim ke, sesiapa pun kita boleh bantah, bangkang dengan lunas dan kaedah yang betul. Selain daripada itu, kita boleh buat. Otherwise, buat apa kita ada negara demokrasi, tuan-tuan? Baik kita ada negara teokratik je. Atau negara monark yang total, sebagaimana zaman-zaman khalifah dahulu. Even pada waktu itu pun, ulama' boleh lagi mempertikaikan tentang pemerintahan ataupun perihal undang-undang dan agama. Tentang agama. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i ada dipanggil sebagai wakaf. Wakaf ni adalah pembahagian bidang kuasa di antara pemerintah dan juga mujtahid. Di mana mujtahid boleh, kalau kita lihat pada waktu itu, bincang tentang agama, tetapi pentadbiran diletakkan kepada pemerintah. Dan pemerintah boleh dikritik oleh ulama'. Dan ulama' boleh dikritik oleh pemerintah. Sekiranya